Ini dia Xbox Series S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya saya beli benda alah ni semata-mata untuk review, and lepas settle video saya plan nak jual. Tapi lepas guna sebulan macam tu, saya decide untuk tak jual dia. Saya batalkan niat untuk jual benda alah ni dan jadikan dia sebagai personal collection. Saya akan guna dia dalam kehidupan seharian saya. Saya tak menyesal langsung beli Xbox Series S ni. Saya hairan jugalah kenapa orang tergila-gila dengan PS5 sedangkan yang pertama stok susah gila nak dapat. Yang kedua disebabkan limitation of stock tadi, harga dia lagi mahal dari standard retail price. Sedangkan kita boleh dapat satu alternatif yang terbaik yang mampu milik pada harga yang jauh lagi rendah. So, saya akan cerita dengan lebih detail kenapa saya rasa Xbox Series S ni antara konsol terbaik yang anda boleh beli pada tahun 2021. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Sebelum saya kongsikan pendapat saya dengan lebih detail tentang makhluk yang ada dekat tepi saya ni, saya just nak bagi tahu kepada anda yang lepas ni saya takkan sebut nama penuh dia Xbox Series S disebabkan saya susah nak sebut dia, terbelik lidah. Saya akan panggil dia sebagai Series S sahaja. Okey. Perkara pertama yang buat saya impress dengan Series S ni ialah dia punya size. Yang mana sebagai sebuah gaming machine ataupun konsol, size Series S ni sangat kecil. Saiz dia ni seingat saya lebih kurang sama dengan Nintendo Wii yang dilancarkan satu ketika dahulu. Design dia ni masa mula-mula Microsoft lancarkan, ramai yang menganjing, kata ni macam dapur lah, air purifier bagai. But kalau anda boleh tengok benda ni depan-depan, memang anda akan rasa smart gila. Kita boleh letak Series S ni secara menegak macam ni, ataupun kita boleh baringkan dia letak secara melintang. Memang ada rubber feet. Dia memang bagi kepada kita rubber feet untuk kedua-dua side. Kalau anda guna monitor stand, anda boleh letak dia dekat bawah macam yang saya buat ni. Gaming setup anda akan nampak clean habis. I/O port dekat bahagian hadapan ada satu USB 3.1 Gen 1 dan ada satu wireless button. Of course dekat atas yang lambang X tu adalah power button. Bahagian belakang ada LAN port, lepas tu ada dua USB 3.1, ada HDMI port, lepas tu ada satu expansion card slot dan ada satu power in. Of course makhluk ni pun datang dengan built-in wireless AC. Spesifikasi penuh Series S ni ialah 8 core custom Zen 2 AMD CPU dengan custom RDNA 2 GPU. RAM dia 10GB GDDR6 dan internal storage 512GB NVMe SSD yang kita boleh expand lagi lah, walaupun harga SSD 1TB lebih kurang sama dengan harga sebiji benda alah ni. Series S ni pun datang dengan satu Xbox wireless controller yang kita kena guna AA bateri 2 biji. Dia bagi bateri tu, dia bagi kepada kita. Design dia lebih modern tapi layout masih lagi sama. Layout button tu masih lagi sama. Kali ni D-pad ataupun arrow button dia lebih selesa digunakan. Lepas tu surface bahagian bawah tu jenis grip supaya kita tak terlepas, tak senang terlepas. Dan yang best tentang wireless controller Xbox ni, kita boleh connect dengan PC, dengan smartphone Android. Dan yang best lagi, kita boleh switch macam gitu je. Once kita dah connect sekali, kita just main dengan dia punya wireless button dekat atas ni, dia akan sync dengan device yang kita nak. Alright, sebelum saya record video ni kan, actually saya buat banyak bacaan dekat internet, saya tonton banyak review sebab saya nak tahu apakah faktor utama yang orang tengok untuk beli satu-satu konsol. Yang mana saya dapat simpulkan bahawa orang kejar kepada gaming experience tu sendiri. Saya tak dapat nafikan yang PS5 punya gaming experience tu maybe jauh lagi bagus dari Series S ni. Dia mampu bagi kepada kita game-game eksklusif yang tak ada dekat Xbox. Game yang best macam God of War macam tu. Lepas tu dia punya controller, dia ada DualSense controller yang mana kalau kita bergerak ke kanan, kita akan rasa berat sikit ke kanan. Lepas tu dia punya grafik tu cantik. Dia ada ray tracing. Memang padu gila lah. Cuma dalam video kali ni saya nak kongsikan pengalaman saya sebulan guna Series S hingga menyebabkan saya tak nak jual dia.
dia, saya nak guna dia sebagai personal console. And saya just nak ingatkan kepada anda, ini adalah pengalaman pertama saya dengan Xbox. Maybe ada pendapat yang saya kongsikan dengan anda kali ni, dia jadi macam, habis cerah, benda ni orang dah tahu ke? Tak payah cerita lah kan? Okay. So first kali pengalaman saya dengan Series S ni, dia punya boot up tu laju gila. Lebih kurang dalam 20 saat. Then interface dia bagi saya user friendly even untuk first timer macam saya. Interface dia ni ala-ala Android TV sikit. So senang sangat kalau nak adapt. Satu feature yang saya rasa awesome gila ada dekat Series S ni ialah game resume tu, atau kebolehan Xbox ingat game yang kita main dan membenarkan kita terus sambung tanpa perlu buka semula dia punya apps. Contohlah, kita tengah main PES lawan komputer. Tengah main tu kita rasa macam boring lah, komputer ni noob gila kot. So kita nak main Minecraft. Kita pun pergi dekat Minecraft, and bila kita boring main Minecraft, kita pergi balik ke PES, dia akan sambung tempat last kali yang kita tinggal tadi. Nak kata macam save point tak berapa tepat, but kita boleh pause game yang tengah jalan dan sambung balik tanpa perlu tutup dan juga buka dia punya apps. Dari segi apps, of course kita boleh guna Netflix, kita boleh guna Disney Plus, dia pun ada Chromecast, built-in Chromecast, dan ada banyak lagi apps yang kita boleh guna tanpa sebarang masalah. Tapi yang paling best dekat Series S atau Xbox tu sendiri yang tak ada dekat PS5 ialah Ultimate Xbox Pass ataupun Ultimate Pass lah. Ultimate Pass ni actually special untuk ataupun eksklusif untuk US sahaja, tapi ada cara untuk orang di luar US dapatkan dia secara legal. Saya sediakan link dalam ruangan description below untuk dia punya guide tu. First kali, Ultimate Pass ni dia tak mahal. Harga dia plus minus RM200 untuk 1 tahun sahaja. Maybe disebabkan dia ada promotion lah. Yang kedua, dengan Ultimate Pass ni kita dapat main lebih dari 100 game tanpa had. Xbox akan tolong kemas kini game-game terbaru, and dia akan buang game-game yang tak ada sambutan. Dan ada setengah game baru yang kita kena beli tu, dia akan bagi diskaun kau-kau punya lah. Yang buat saya rasa awesome gila dengan Ultimate Pass ni, kita boleh guna dia kat PC bagi setengah game yang Windows support macam Tropico 6, and dia share cloud yang sama. Maksudnya kalau kita save kat Series S, tiba-tiba kita nak main dekat PC, kalau kita buka dengan account yang sama, kita boleh sambung last game yang kita main dekat Series S. So bagi saya benda ni awesome gila kot. Last kali kita nak tengok pada grafik tu sendiri, yang mana Series S ni mampu keluarkan resolution 2K. Kalau kita tengok kan, dalam pasaran ni jarang sangatlah kita jumpa TV yang 2K resolution. Normally Full HD ataupun 4K or maybe 8K lah. 2K ni ada dekat monitor saja, which is untuk saya yang letak Series S dalam studio, dalam bilik kerja yang monitor 2K sangat-sangat sesuai. Kalau kita guna monitor 4K pun dia akan upscale, and kalau dekat TV tu disebabkan jarak yang jauh kan, 1.8 meter macam tu, kita takkan perasan sangat perbezaan antara 2K dengan 4K tu. Lagipun saya tak main sangat game-game yang 3D realistik. Saya lebih suka game-game kartun macam tu, so grafik bukanlah satu isu kepada saya. And saya ada satu mindset, which is untuk konsol, tak kisahlah Xbox ke PS5 ke, game-game yang dikeluarkan tu memang dibuat khas untuk spesifikasi dia. So sepatutnya tak ada isu tentang grafik. Dia tak sama dengan PC oh. PC kita ada banyak pilihan. Kita ada contoh grafik card, kita ada GT 710 and kita ada RTX 3090. Ambil Cyberpunk, kita tengok dekat grafik card mana dia boleh main. GT 710 tak boleh run Cyberpunk, manakala RTX 3090 tak ada masalah langsung. That's why isu grafik untuk konsol, tak kisahlah Xbox ke PS5 ke, tak ada isu sebenarnya. Kalau untuk PC, yes, benda ni memang anda kena cakna gila lah. Saya ada baca jugalah beberapa benda-benda negatif terhadap Series S ni, macam contoh dia punya storage kecil, walaupun dia tulis kepada kita 512GB, tapi sistem dah makan lebih dari 100GB. Kalau kita nak expand dia punya storage, kita kena beli 1TB SSD yang harga lebih kurang sama dengan konsol tu sendiri. Lepas tu dia 2K resolution, bukan 4K. Kalau nak main dekat TV, akan nampak kekurangan dari segi grafik tu sendiri. Lepas tu dia punya controller dia bukan rechargeable. Bateri kita kena pakai AA bateri. So tapi benda-benda ni dia bukanlah satu isu untuk saya. Saya boleh saya boleh tolerate lagi lah dengan isu-isu ni. Untuk makluman anda, Series S ni dia tak fight dengan PS5 yang paling tinggi, yang paling ultimate tu, tapi dia fight dengan PS5 digital version. Saya beli
beli benda Allah ni dekat Jepun sebenarnya. Harga dia dalam 1,300 plus minus. Tapi sebelum record video ni, saya dah check dekat Shopee. Ada stok, anda boleh beli pada harga RM1,599 Malaysia. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.